Okey, tajuk pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Tajuk pada hari ini ada beberapa, tapi yang paling besar sekali adalah kenyataan dari sebenarnya bukan kenyataan, ya, kita dengar daripada parlimen. Kita dengar di parlimen bagaimana wakil YB Kota Baru dari PAS menyatakan ada beberapa isu, tapi yang paling besar sekali isunya adalah, ini pandangan daripada beberapa teman sebelum saya datang ke sini. Ada beberapa pandangan dari teman-teman ialah tak fairnya ialah apabila kita dalam sidang parlimen, dalam sidang parlimen sepatutnya perlu adanya ruang bertanya, Jadi pembangkang apabila Anifah Maidin tidak dapat bertanya dan Taqiyuddin tidak memberi ruang, ini satu masalah. Ini satu masalah, bukan masalah apa. Nampak sangat liciknya. Apabila media coverage besar, tinggi, minta buku dah. Jadi yang tersebar, dan saya lihat juga klip tersebut yang tersebar di merata dalam seluruh media ini adalah yang berkaitan dengan kononnya arahan dari Tun, dan arahan tersebut kemudian dipatuhi oleh Guan Eng. Ini saya kira tidak fair, sebab sepatutnya apabila Anifah Maidin bertanya, sepatutnya bagilah ruang kepada Anifah Maidin bertanya, barulah fair. Inilah liciknya. Kadang-kadang saya pun tak sangka pemimpin PAS ni, kadang-kadang tak sangka pula macam itu punya style, Patutnya bagilah ruang kepada pihak pembangkang untuk bertanya. Sekurang-kurangnya mereka bertanya dan dapat bertanya sebenarnya masalahnya apa. Ini yang saya nak bahas pada malam ini. Sebab kalau kita lihat, kalau tuan-tuan baca dan lihat, ini sebahagian daripada apa yang saya simpan. Cuba lihat, Tan Sri Lim Soon dilepas dari beku akaun dalam kes YNDB bila Tun minitkan surat dia, tanda dia seorang yang amanah. Ini pandangan daripada teman, Jadi kalau tidak diminitkan, walaupun saya katakan selalu, walaupun saya tak bersetuju banyak hal terhadap Tun, tetapi dalam kes ini saya rasa tak fair kalau PAS buat cara macam itu. Sebab apabila disiarkan ke seluruh Malaysia, seolah-olahnya ada permainan licik di situ. Satu yang bermain Tun, yang keduanya Lim Guan Eng. Jadi kenapa boleh jadi sampai begitu? Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Kalau sekiranya ruang diberikan kepada pembangkang, ini. Jadi bila Tun, ini satu juga poin yang penting. Bila Tun minitkan surat dia, tanda dia seorang yang, maknanya dalam konteks, dalam kes ini, tanda dia seorang yang amanah. Tak ada apa yang dia takut dan sembunyikan dari sudut itu. Tapi kalau katakan dia boleh juga buat, tak payah minitkan. Tak payah minitkan. Sebab dia tahu kalau misalnya diminitkan, of course akan digunakan oleh masa itu mereka ini pembangkang. Dan sekarang ni apabila mereka mendapat pemerintahan secara kudeta ataupun rampasan kuasa, mereka gunakan poin ini. Dan liciknya apabila mereka membuat siaran membentangkan di sidang parlimen, dan siaran tersebut disebarluaskan di media sosial dan media mereka, dan ini jadi rakyat tertanya-tanya, betul kan ni? Betul kan ni? Jadi ini satu cara yang licik. Jadi pertama sekali saya ingin jelaskan dalam hal ini, maknanya kalau
Lim Guang Eng ataupun Tun nak bermain di situ pun apa diminitkan. Nampak itu satu. Okey, semua aliran atau money trail dalam kes 1MDB akaun dibekukan. SPRM beri tawaran untuk memulangkan balik wang yang diterima. Okey, bila Tan Sri Lim Soon pulangkan semua duit 1MDB, hak dia lah, akaun dia tidak lagi dibekukan. Apa yang salah? Ya, sebab semua wang yang katanya dari 1MDB diserahkan kembali, ya, dipulangkan semua wang tersebut. Macam rundingan saman kerajaan Malaysia terhadap Goldman Sachs berkenaan duit 1MDB. Syarikat Yahudi itu runding dan penyelesaian ditawarkan. Kita ni dengan Yahudi boleh sembang-sembang, boleh bisik-bisik, boleh nego. Tapi dengan PH ni langsung tak boleh. Walaupun beza bilion dengan 4 juta ada apa ada. Berbilion dengan 4 juta punya duit ni. Dan kalau kita lihat pula sebenarnya wang yang ketika itu Lim Guang Eng kata sudah tinggal dalam 70,000 lebih aja. Jadi nampak sangat tujuan sebarkan berita tersebut, ya, di media. Tujuan apa? Tujuan nak bagi down PH. Kononnya PH ni tak guna. PH. Yang penting bagi mereka jatuhkan nama PH, jatuhkan nama Lim Guang Eng. Sebab Lim Guang Eng sekarang ni ada kes, kononnya ada kes, sengaja dibuat kes. Ini mungkin senarionya mereka. Jadi digembar-gemburkan lagi. Kalau ibaratnya percikkanlah minyak tu supaya apinya lebih besar. Tuan-tuan, inilah permainan BN berpuluh tahun. Sekarang ni yang pelik, PAS pula buat kerja ni. Apa ni? Ya. Jadi rakyat tanya, takkan PAS ni buat kerja macam ni? Ini rakyat bertanya, ya. Rakyat bertanya. Okey. Ada orang tanya, apa beza dengan kes Riza Aziz? Okey. Kes Riza Aziz tak patut dikaitkan dengan peguam negara terdahulu, Tommy Thomas. Jika salah peguam negara sekarang, perlu campur tangan. Kerana itu dia dibayar, jadi peguam negara. Jadi maknanya Tommy Thomas sudah selesai. Ketika itu, jika salah peguam negara, mana sekarang ni perlu campur tangan, ya kan? Kalau Tommy Thomas tu salah, ini masanya ambillah tindakan. Tommy dalam nota tulisan tangan dia kata, I'm prepared to consider. Ram dia kata, please advise. Bila pula consider maknanya Tommy setuju bebaskan Riza. Nampak? Kes anak tiri Najib begitu bukan mainnya PAS sokong. Apa ni? Sampaikan nota-nota macam itu pun boleh dipusing-pusingkan. Ini cukup jelas. Kalau orang tanya apa bezanya kes Riza Aziz, anak tiri Najib, dengan kes Tan Sri Lim ni. Jadi jauh sangat beza. Yang ini berapa bilion punya kes, ini berapa. Jadi kadang itulah, tapi sampai. Yang penting bagi mereka PAS PN ini, yang penting sampai ke tengah rakyat ni, naratif yang mereka ingin bangunkan ialah naratifnya ialah PH tu buruk, Lim Guang Eng tu jahat, Lim Guang Eng tu komunis, Lim Guang Eng tu bla 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 bla. Itulah tujuan sebenar. Jadi kita jangan bagi keliru kepada rakyat Malaysia. Saya harap tuan-tuan yang ikuti siaran pada malam ini tolong sampaikan. Tak ada tujuan lain. Tujuan mereka adalah untuk burukkan nama Lim Guang Eng, untuk burukkan nama PH. Itu saja sebenarnya. Jadi, okey, kita lihat pula. Taqiyuddin kalau memang dia betul dan tak cuba mengelirukan Dewan, mengapa dia halang Hanifah Maidin 10 kali minta laluan? Saya ulangkan tadi, ya. Saya ulangkan tadi, 10 kali minta laluan bertanya soalan. Kalau tak sempat jawab, kata saja akan jawab bertulis. Nampak tak tuan-tuan? Kita sampaikan kepada rakyat Malaysia, yang penting bagi orang, yang penting bagi orang tanya. Atau Taqiyuddin takut jawapan, dia lari dari fakta kalau benarkan Hanifah bertanya. Jadi inilah permainan. Dulu UMNO dah buat buli-membuli ni di parlimen ni kepada pembangkang ni.
Udah bertahun-tahun. Tapi sekarang ni ada rasa ganjil lah, pelik. PAS pula main peranan. PAS main peranan. Terima kasih Dr. Mai datang pada malam ni. Patutnya sebelah ni. Nanti kita mai. Ni kita dengar juga. Doktor bidang apa, doktor? Management. Ini cantik ni. Nanti doktor boleh cakap sikit macam mana. Okey. Jadi kita dengar pandangan juga doktor punya, macam mana pandangan doktor, ya kan? Dari sudut management. Okey, tak apa, saya bagi ini dulu. Sementara ada seorang lagi ni on the way. Bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Syukri Abdul menafikan dirinya terlibat dalam mengarahkan pembatalan ataupun pembekuan aset Taikun Hartanah Lim Soon Peng berkaitan kes siasatan YNDB pada sekitar tahun 2018. Ini dia satu bencana juga ni. Sepatutnya rakyat didedahkan. Kenapa bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Syukri Abdul menafikan dirinya menafikan dirinya terlibat. Mana dia Pesuruhjaya ketika itu telah menafikan. Jadi kenapa PAS nak gunakan pon ini? Ini satu masalah, ya. Doktor ini doktor. Mana tolong ni kan supaya dia tak bunyi. Okey, mengulas dakwaan wujudnya campur tangan politik dalam siasatan itu, Syukri menekankan bahawa dia tidak pernah patuh dengan sebarang arahan termasuk dari menteri maupun Perdana Menteri. Saya ada melihat surat-suratnya dan jelas bahawa tak ada unsur campur tangan di situ sebenarnya. Maknanya kalau ada orang kata ini arahan Mahathir lah, ini arahan Lim Guan Eng, itu memang jelas sekali fitnah yang cuba dilakukan oleh pihak PAS ataupun PN, ya, di Parlimen. Sepatutnya Parlimen ni dihormati sebagai tempat yang paling tinggi, ya, dalam struktur bernegara, ya, doktor. Tapi apa yang jadi sekarang, inilah. Mungkin doktor boleh sembang-sembang sikit bentuk ya, nak cakap tentang apa? Tentang management sikit-sikit lah. Kalau katakanlah dalam hal begini, boleh tak diterima akal ada minit yang sebenarnya minit itu boleh mencelakakan? Dari sudut logiknya, boleh atau tidak kita menerima hal tersebut dalam konteks management macam mana? Di sini saya rasa apa-apa yang kita nak cakap pun sebenarnya dah tak berguna lagi. Sebab yang berkuasa adalah mereka. Setiap kali kalau you lihat di persidangan, pembangkang cuba nak usulkan sesuatu, mereka bangkang. Mereka tidak memberi ruang sama sekali pun. Jadi kalau kita nak cakap pun daripada segi management pun dah tak guna. Sebab law is in their hands. Jadi apa-apa yang kita buat semua dah tak betul dah. Yang kesiannya sebab kita ni rakyat banyak yang tak tahu tentang apa yang telah terjadi sekarang. Saya yang benarnya memang dah berjanji tak nak masuk dalam politik ni sejak saya lepas 15 tahun dulu. Tapi sebab saya tengok sekarang ni dah semakin tak betul. Saya kesian. Saya masuk dengan tujuan bukan nak ambil pangkat, bukan apa, sebab saya cuma masuk untuk nak membantu rakyat. Kita nak cuba bagi bantuan apa yang boleh. Sebab saya rasa di sini yang tertindas adalah rakyat. Kalau you bercakap dengan orang biasa, mereka tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Mereka tak tahu pun. Mereka fikir kerajaan bagus, dapat duit berapa? Berapa duit yang dianggarkan dan berapa duit yang mereka actually dapat sebenarnya. Daripada situ pun kita dah tahu yang tidak ada ketulusan. So tidak ada ketulusan. Mereka ni ada agenda. Sekarang ni mungkin wallahu alam, kita nak buat pun kita ni takut nak cakap sesuatu tu sebab kalau tak betul menjadi fitnah. Betul. Tapi yang kita buat, yang kita cakap ni semua berdasarkan fakta.
Datuk Seri Mujahid dah terang panjang lebar tentang tabung haji. Dan dia sendiri dah beritahu, saya tengok video dia berkali-kali, dia sendiri sudah beritahu kalau ada sebarang pertanyaan, tolong tanya pada Menteri Agama sendiri, jangan tanya kepada timbalan dia, sebab timbalan dia tu orang dia juga. Jadi kalau nak dapatkan pengesahan apa-apa pun tentang tabung haji, tanyalah kepada Pak Menteri Datuk Zulkifli sendiri. So tapi mereka tak buat begitu. Sekarang ni PAS ni kita tak tahu apa dia punya muslihat. Sebab kadang-kadang kan orang semua, memang saya sanjung dulu satu ketika semasa arwah Datuk Nik Aziz masih hidup. Memang kita sanjung dia. Sebab dia adalah seorang insan yang mulia, yang betul-betul buat sesuatu berdasarkan landasan Islam. Tapi sekarang ni kita nak cakap pun susah. Betul tak? Betul. Jadi saya tak tahu siapa yang nak percaya. At the end of the day, rakyat cuma nak pemerintah yang adil, pemerintah yang tidak zalim. Yang nak masukkan, yang nak cari salah Lim Guan Eng tu kenapa? Apa yang kamu dah dapat dekat rumah Lim Guan Eng selain daripada keli rambut tu, dengan video, dengan apa nama ni, buku-buku bini dia simpan. Apa lagi yang penting yang you dah dapat? Emas belian macam yang mana you dapat dekat rumah Rosmah, ada ke? Apa lagi yang you nak? Jadi kalau kita yang boleh kita gunakan akal sendiri, kita boleh berfikir pun. Betul tak? Tapi sekarang ni sebab saya rasa apa namanya, orang-orang UMNO ni dia dah taksub. Kita tak boleh taksub kepada pemerintah, seseorang pemerintah tu tak boleh. Kalau dia tak betul, kita tetap tak boleh ikut dia. Betul. Satu ketika dulu saya memang ikut Tun, saya rasa dia buat. Tapi sejak apa dia dah buat kepada Datuk Seri Anwar, saya rasa itu memang tidak tidak patutlah. Betul. Sebab kita sebagai orang Islam, kita kena pegang kepada janji. Perjanjian tu dah ada. Kau putuskan perjanjian tu, maknanya apa itu maknanya? Itu je saya nak tahu. Saya cuma nak tahu, kalau Tun dapat lihatlah video ni, saya respect Tun sebagai negarawan yang dipuji seluruh dunia, bukan Malaysia saja. Tapi kenapa Tun buat begitu kepada Datuk Seri Anwar? Beri one good reason why Tun tak nak dia jadi Perdana Menteri. Asyik-asyik cakap sebab dia punya parti perkauman, bukan parti Melayu. Apa yang cakap Melayu ni? Saya cakap berkali-kali dengan orang-orang yang sokong UMNO ni, dan juga orang-orang yang fanatik dengan PAS. Saya cakap, bila you mati besok, Allah tak tanyalah you bangsa apa, you bangsa Melayu, you bangsa Cina, you bangsa India, tak ada. Dia yang tengok takwa you. Whether you orang beriman, you bertakwa ke tidak. Siapa yang masuk syurga dulu tu? Bilal kan? Dia orang apa? Orang kulit hitam. Tapi kenapa dia masuk syurga? Tapak dia pun boleh didengar. Jauh lagi Nabi kata di syurga. Jadi kita janganlah terlalu mengagung-agungkan bangsa kita. Kita walaupun kita, bukanlah saya cakap saya sokong DAP. Bila kita cakap macam gini, mereka kata oh ni orang DAP, jilat DAP. Semua kata-kata yang lucah yang digunakan. Sampai ada ketika yang mereka panggil saya tapir betina pun ada. Dalam satu grup ni ada grup, dalam grup UMNO ni betul-betul fanatik betul-betul dengan UMNO, dan ada juga lah grup dia PAS, dan juga dia berbilang-bilang lah. Tapi kan dia sampai dia suka mengeluarkan kata-kata lucah. Dan bila cakap tu tak ada yang facts. Betul. So kita ni bukan nak bergaduh sesama Melayu kita. Kita nak tolong bangsa kita juga, tapi at the same time kita tak boleh tindas bangsa asing. Kan dah cakap dalam surah Al-Maidah ayat 8 sampai 11. Saya rasa ramai pun orang dah hafal dan dah tahu pun. Kan kita ni, kita kena berlaku adil kepada semua orang. Itu saya petikaikan. Jadi kalau nak cakap pasal management, saya rasa ni tak guna lagi lah. Tak guna nak ada Pesuruhanjaya, semua dah tak guna, betul tak? Betul. Sekarang masa dalam setiap kali kita bila cakap dengan mereka, yang mereka bangkitkan, apa PH dah buat dalam masa 22 bulan ni. Kenapa tak tanya pula apa yang UMNO dah buat dalam masa 60 tahun? Berapa banyak dah duit yang dah hutang negara dah ada. Berapa triliun? 1.3 triliun. Triliun tau. Bukan triliun rupiah. Triliun ringgit.
So jadi siapa, kenapa asyik nak cakap oh apa PN dah buat, apa PH dah buat dalam masa 22 bulan. PH dah buat banyak benda. Kalau tak ada PH, mana you dapat duit tabung PH? Mana duit tabung PH pun sekarang ni? Dah lenyap kan? Siapa yang pakai? Saya tak dapat 1 sen pun. Yalah. Kata patutnya kita semua boleh dapat berapa? Dalam 7,000 seorang ke anggarannya. Mana duitnya tu semua? You dapat ke Mus? Tak dapat ni. Tak ada kan? So jadi jangan cakap lah duit nak bantu rakyat. Dah dibutakan rakyat ni sampai rakyat fikir oh dapat RM100,000, dapat RM600, dah berbangga. Dia tak tahu gaji. Cuba tanya. Yang saya petikaikan sama sekali ni tentang kenapa kerajaan PN ni perlu ada 72 menteri. Apa menteri-menteri ni buat? Semalam bila you tengok dekat persidangan, si Nancy tu tak boleh jawab persoalan. Dia boleh suruh menteri lain jawab. Habis apa guna kau jadi menteri? Tak boleh jawab soalan. So jadi benda-benda macam inilah yang kita kena fikir. Sebagai rakyat kita fikir. Gaji mereka kalau dah 72 orang, 70 orang lah pun katakan. Kalau gaji dah 100,000 lah katakan, 70 dah berapa? Yang kau dapat RM1,000 bangga sangat ke? Sekarang saya punya duit listrik pun belum dia bayar balik. Yalah, betul. Saya dah bayar berapa banyak duit listrik? Okey, Mus, you take over. Okey. Terima kasih, Doktor. Okey. Jadi kalau doktor yang memang ahli di bidang management pun menilai bahawa dalam realiti hari ini tak payah nak jawab dah, tak payah nak cerita dah pasal prosedur ke apa, sebab semua tu tergantung kepada individu tersebut. Jadi kalau individu tersebut kaki songlap, kaki rompak, kaki nyamun, tapi kalau tengokkan dari sudut depan-depan ni muka, masya-Allah manis sungguh. Tapi dia punya kerja di belakang, tuan-tuan, inilah dia ni. Jadi pada malam ni saya bersama dengan Dr. Mai, seorang ahli management yang ada banyak poin yang saya ambil ni, ada start dalam berapa minit tadi, 11 poin lebih kurang. Cuba anda bayangkan, kalau pakar manajemen pun dah melihat bahawa kes yang seperti ini, tak payah bincang pasal manajemen lah, dia kata. Semua boleh tipu. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kes ini betul-betul kes yang tak sepatutnya berlaku, buat apa diminitkan? Ini sangat simple. Sangat simple. Orang Indonesia kata konyol. Sangat konyol. Okey, saya tambah sikit lagi balik pada kes ini. Taqiyuddin, okey, dia tanya kalau ada poin di sini. Taqiyuddin kalau memang dia betul dan tak cuba mengelirukan dewan, mengapa dia halang? Saya balik pada persoalan itu. Kenapa dia halang Hanifah Maidin sebanyak 10 kali minta laluan bertanya soalan? Kalau tak sempat jawab, saya kata dah jawab dah tadi. Buat biasanya kalau YB tak boleh jawab ataupun pihak menteri boleh jawab, dia kata okey saya akan jawab bertulis. Tapi tak ada. Okey, itu dah selesai. Kita nampak jelas di situ. Kemudian poin yang seterusnya, SPRM ataupun Pesuruhjaya SPRM, Syukri Abdul juga telah menafikan. Jadi kenapa nak angkat balik benda yang macam ini? Tak apa, kita cabar dia. Okey, panggil balik Syukri Abdul, ya kan? Panggil balik, bentangkan balik. Tak boleh ke Parlimen panggil dia? Panggil lah, kan? Kalau betul-betul nak tunjukkan kononnya PN ni bersih, suci dan menyucikan, sila panggil. Kita dengar, biar rakyat bukan baca doa dekat TV tiap-tiap hari tu menentukan seorang tu alim. Tidak. Saya rasa kalau suruh anak saya pun dia boleh baca doa lah, setakat baca doa. Maaf ya PM, tapi cubalah rasa takut. Betul. Takutkan Allah. Kita betul. ni hidup sementara saja. Betul, kan? betul. Hidup sementara saja. Okey. Jadi mengulas dakwaan wujudnya campur tangan, mana itu dah selesai. Mengulas dakwaan itu, Syukri hari ini juga, mana dah dia buat kenyataan juga. Hari ini berkata bahawa dia hanya akur dengan arahan timbalan pendakwa raya saja dan bukannya arahan dari pihak-pihak yang tidak berkaitan. Jadi sudah dijawab, andainya betul akaun berkenaan dibatalkan pembekuannya, ia bukan arahan saya, katanya. Jadi siapa yang bermain di sini? Okey. Syukri berkhidmat di SPRM selama 32 tahun dan bersara pada tahun 2016 sebagai timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi semasa siasatan mengenai skandal keuangan global 1MDB. Ingat tak kes ini?
Kalau ingat masa itu kan dia menangis, dia macam tertekan sangat. Selama berapa bulan dia buat kerja, tiba-tiba ditekan ya, dipendam-pendamkan lah. Jangan angkat isu. Kadang-kadang rakyat kita ni mudah sangat terlupa kan. Mudah terlupa. Padahal bagaimana BN melakukan penindasan kepada, bukan saja kepada pembangkang seketika itu, bukan saja kepada Rafizi, bukan saja kepada Tony Puah, bukan saja kepada Anwar Ibrahim yang angkat isu YNDB ni, tetapi kepada staf juga. Staf kerajaan ini, staf kerajaan. Jadi tolong dengar. Saya dapat info juga, Doktor. Kononnya, bukan konon lagi, betul lah. Kata di staf kerajaan hari ini, dulu masa PH dulu kami tenang, kami rasa bebas, kami rasa tak pening kepala. Sekarang ni dia kata bila menteri-menteri PN ni masuk, dia punya lagak, dia kata berlagak. Dia tunjukkan style macam balik kepada asal. Balik asal. Jadi asal. apa yang rejim Melayu Islamnya ni? Jadi kalau ini Melayu, hak Melayu sangatlah tu. Jadi kalau kata Melayu, kan Melayu ada adabnya, ada sopannya, ada santunnya. Ini adab orang Melayu lah. Tapi bila kita sebut macam ni, nampak dia kata, ni buat-buat ni lah, dia kata sokong DAP, sokong komunis. Saya semalam kata, saya ialah bantulah sikit sebanyak teman-teman kita sebarkan siapa yang nak tolong Lim Guan Eng, kan kesian tengok dia dianiaya sebagai insan, sebagai manusia. Apa dia tulis itu? Tengok kamu ni sokong DAP, kenapa? Sebab DAP ni kata komunis, DAP ni anti Melayu, DAP ni anti raja. Nampak tu, Doktor? Dia punya fikiran. Apa yang diorang buat pada Lim Guan Eng dengan isteri, saya memang tak setuju. In fact malam tu saya rasa sangat stres. Walaupun dia tak ada kaitan pun dengan kita. Saya betul. Kenal dia pun tidak. Betul. Tapi betul. saya rasa macam terlalu zalim. Kita tak boleh buat orang walaupun dia bukan orang Islam, kita kena respect dia. Sebab dia tak salah pun. Betul. Kenapa nak cari kesalahan orang sampai anak bini pun dibawa ke tengah kan? Betul. Itu yang itu kita. Hari ni sedih juga tengok video kan Betty dah nama yes. Nampak dia kata, apakah kerana aku isteri kepada Luan Guan Eng. Sampai dia kata kadang-kadang walaupun dia Kristian, tapi nampak kita kena hormat juga pandangan dia. Dia kata kamu boleh buat, dia kata, tapi kamu ingat God kata dia, always watching you, dia kata. Allah sentiasa mengengok kita. Ini orang Kristian, jadi sepatutnya orang Islam patut kita dah cakap wa ati Allah wa ati Rasul. Tapi bila part pada pemerintah, Allah tak pernah pun cakap taat kepada pemerintah. Cuma Allah cakap tanpa sebab kena buat kepada pemerintah yang mengikut Quran dan hadis. Betul. Adakah mereka mengikut Quran dan hadis? Betul. Saya rasa dulu PAS kata gitulah. Dulu PAS kata kan? Itulah dia kata. Di mana-mana ceramah dia kata. Dulu itulah. Itu yang dia guna. Tapi PAS sekarang sudah lain. Saya rasa sebab mungkin mereka ni tak pernah pegang kuasa. Allah. Tak pernah pegang kuasa, jadi macam monyet dapat apa? Dapat bunga. Sorry lah PAS. Saya harap bukalah mata. Betul. Takutkanlah Allah. Buatlah sesuatu tu kerana Allah. Bukan kerana gila kuasa sangat. Betul. Kita tak tahu bila nak pergi pun. Sekali tengah buat-buat macam gini, na'udzubillah min zalik lah. Mati tengah cakap benda-benda yang tak betul. Betul. Boleh je kalau nak Tuhan nak buat kan. Betul. Setuju. Saya setuju sangat ni, Doktor. Bukan saya ni, Doktor. Saya kata 6 saya di Al-Masriyah, nama sekolah dia. Al-Masriyah ni adalah pusat PAS di Pulau Pinang. Oh ya ke? Jadi tuan guru di situ namanya Allahyarham Tok Guru Salahuddin Saleh. Kalau namanya ceramah, istimak PAS, di situlah. Jadi kami ni membesar dengan ideologi PAS ni. Dululah. Tapi bila dah jadi macam ini, tu pasal saya menyeru kepada teman-teman PAS, janganlah. Pemimpin kamu dah nak buat macam mana? Kalau dia orang tak mau sedar, terserah, ya kan? Tapi anda semua, kamu semua, antum semua, bahasa Arabnya antum semua, kembalilah ya kepada kebenaran, ya. Jangan terus berada dalam kegelapan, dalam kesesatan, ya. Okey, Doktor, saya nak ambilkan sikit ni tentang kes ini. Dia kata apa? Ini bukan kali pertama tuduhan muncul mengenai kes tersebut. Pada bulan Jun, pemuda PAS Pulau Pinang membuat tuntutan serupa.
dan menuduh Thomas dan Guan Eng menyalahgunakan kedudukan mereka untuk membantu ahli perniagaan ini. Maknanya dah ada dah bulan Jun dulu. Ini setelah surat yang didakwa oleh Thomas kepada Guan Eng mengenai perkara itu bertarikh 14 Jun tahun lalu. Disiarkan di laman web pemberi maklumat peniup Wisel Cyber pada 2 Jun. Ini ada dah. Kita ada tim ni. Jangan ingat kita dengar kita nak bantai, kita ada tim yang tengok sana tengok ni. InsyaAllah. Dan saya menyeru, antaranya kita harap dia doktor macam Dr. Mai ni, pakar-pakar kita seru, mari kita sama bergabung untuk lawan fitnah ni. Wajib kita lawan fitnah. Betul. Wajib. Betul. Bukannya sunat, bukan. Ini dah jadi satu kewajipan kita kepada buat siapa? Bukan kerana duit. Yes, betul. Kita buat kerana Allah tadi. Betul. Sebab kita nampak kesesatan ini. Okey, ini tim kita bagi buat laporan ya. Okey, setelah surat yang didakwa, okey. Dari 1MDB sebanyak, okey, duit 1MDB yang kita tahu. Duit 1MDB sebanyak 21 cek yang masuk dalam satu akaun sahaja, iaitu CIMB nombor 1, iaitu sebanyak RM4,655,645.64. Itu dia. Itu juta 4 juta tadi. Lebih tetapi semasa dibekukan hanya tinggal 76,645.64. Arahan Lim Guan Eng hanya beku akan 2, 3 dan 4 sebab tiada kena mengena dengan cek 21 keping 1NDB yang masuk. Sebab akaun tersebut adalah akaun perniagaan yayasan tersebut. Tiada kena mengena dengan duit 1NDB. Jadi tuan-tuan, jadi sebab itu saya katakan tidak adil. Kalau ceritakan begini seolah-olahnya macam ni Guan Eng makan duit ataupun pemimpin PH makan duit, tak adil. Sungguh-sungguh tak adil. Dan kita kena lawan. Kita kena tentang ya. Sebab itu saya pemahaman kita doktor kadang-kadang kata sabar. Tak boleh sabar dalam haji ni menegakkan kebenaran. Bias kita sabar. Sebab tapi kita tahu dia punya tahu dia punya tujuan buat. Ya, betul. Jadi surat ini hanya surat permohonan saja. Ya, mengikut budi bicara pihak SPRM, bukan surat arahan. Ini makcik-makcik di kampung kena faham ya. Ada dua surat ni, ada dua. Satu surat arahan. Faham? Arahan tu maknanya mesti buat. Itu arahan. Tapi kalau surat ini hanya surat tentang budi bicara, sebab kes ini nampaknya tidak begitu kuat, apa salahnya? Tapi sekarang ni tuan-tuan nak bagi burukkan juga Pakatan Harapan ni, mereka buat cerita macam-macam. Surat ini dia tak permohonan saja permohonan saja. Tapi yang satu saya nak celah sekejap. Betul. Ya, silakan. Dia selalu bantai Pakatan Harapan. Ya. Pakatan Harapan tu siapa dalam dia? Menteri dalam negeri tu siapa betul. Menteri yang si Azmin tu bukan Pakatan Harapan. Iyalah. Yang Zuraida tu bukan Pakatan Harapan. Betul. Yang Perdana Menteri kita sekarang ni pun bukan ke Pakatan Harapan. Betul. Malah beliau adalah Menteri Dalam Negeri. Kenapa tak stop? Betul. Kenapa asyik nak yang benarnya dia nak tujukan ni kepada siapa? Yes. Anwar was not even in the cabinet. Yeah. So dia tak boleh blame Anwar. Yeah. So saya tak faham siapa dia nak tujukan ni. Yeah. Jadi macam balik kepada masalah tadi lah doktor. Bagi busuk dulu. Mana yang busuk tu bagi keluar dulu. Dia cakap PH. Betul. PH Jadi biar rakyat kita kena ingat ya. Doktor ingat tak masa ketika kita sibuk-sibuknya mengatakan bahawa pemimpin UMNO pengompak dan sebagainya, yang dikeluarkannya apa doktor? Yang dikeluarkannya LTTE. Apa benda LTTE ni? Entah bila, zaman bila punya LTTE ni, dah 10 tahun lalu dah. Dah tak ada dah LTTE itu sebenarnya. Diangkat juga. Akhirnya apa? Terlekat dalam fikiran rakyat, terutama sekali masyarakat di kampung ni adalah dia kata jahatnya, betul-betul jahat. Patutlah. Jadi apa tuan? Cerita komunis DAP, anti Melayu, anti Raja, anti Malaysia dan sebagainya ni apa? Supaya tindakan-tindakan mereka seperti sekarang ni disokong oleh rakyat Malaysia. Tapi gagal. Saya ingin memaklumkan panjangan daripada kenyataan kawan-kawan dalam PH dan juga daripada DAP. Tengah hari tadi wang terkumpul doktor sebanyak 2.9 juta.
dari seluruh rakyat Malaysia. Okey. Maknanya apa? Ada seorang profesor sebuah universiti, tak akan sebut nama. Dia cerita lah, dia kata sebut berapa ratus orang tapi sampai boleh dapat berjuta ni kenapa? Ya mungkin tersilap tulis. Tapi saya ingin jawab. Saya tulis kepada profesor tersebut. Profesor saya kata, ingatlah PRU 14 yang lalu yang menang siapa? Jadi yang menang itu adalah Pakatan Harapan. Pakatan Harapan ni ada berapa juta? Kena ingat, majoriti kita dapat PRU 14 yang lalu adalah majoriti, makna kita berkuasa. Jadi pendukung kita lebih ramai daripada PN sekarang. Jadi apa yang jadi kelang kabutnya? Kalau saya yakin kalau kita tunggu sampai 15 Ogos ini, saya jangka, insya-Allah saya jangka dalam, saya rasa lah tak lari daripada 4-5 juta. InsyaAllah. Jadi ini nak buktikan bahawa, kita nak buktikan bahawa pemimpin yang baik, tak kira Cina, India, Bengali ke, tak kira itu. Tapi dia mesti ada integriti. Dia mesti tunjukkan kejujuran dia, keikhlasan dia. Perbezaan antara PH dengan UMNO. Yes, betul. Perbezaan antara PH macam saya ni. Kenapa saya ada kat sini buang masa kalau nak fikir-fikirkan. Betul. Saya banyak benda nak buat. Saya punya online kelas tak habis-habis lagi. Tapi saya macam rasa terpanggil. Saya kena menghadirkan diri. Saya rasa untuk tujuan membantu. Betul. Tak ada tujuan apa-apa pun sekali. Betul. Saya rasakan, sebab saya rasa kalau ramai lagi rakyat Malaysia di sana bangun, bangkit. Kita suara rakyat lebih berharga. Kita betul. Sebab apa? Sebab kita tak perlu dibayar. Betul. Betul tak? Kita buat kerja semua percuma. Tapi dia orang ni semua buat kerja. Dia tak buat dekat tempat Cik Kai macam gini. Dengan tak ada aircon, panas weh. Panas, tak ada aircon, tak ada apa. Kalau nak fikir-fikir, baik saya duduk kat rumah. Duduk dalam aircon room. Buat saya punya online class. Kenapa saya perlu berada di sini? Sebab semangat rakyat, semangat untuk nak keadilan. Betul. Okey, saya ingin mengulangkan beberapa kali. Saya ingin mengulangkan lagi, iaitu semut kecil, semut kecil kalau seekor dia tak jadi apa-apa. Betul. Betul. Kalau semut kecil seekor tak apa. Tapi kalau semut kecil 1000 ekor, baru kamu tahu. Bisa. Inilah dia yang kita yakin, insya-Allah. Dengan adanya kita di sini, sekarang ramai lagi otak-otak yang akan datang hadir sama. Walaupun kita tak ada duit, kita tak ada duit, kita tak boleh nak bagi kepada orang untuk hadir ke majlis ni, untuk perjumpaan ini. Tapi saya yakin Allah bersama kita. Insya-Allah. Allah akan bersama dengan orang-orang yang benar. Kita di sini untuk membentras nombor satu, rasuah dan riba. Itulah yang kita baru berangan-angan nak buat ini NGO yang akan kita namakan Kelab Anti Riba Rasuah. KAR namanya. KAR. KARR. Kelab Anti Riba Rasuah. Okey. Cantik tu doktor. So harap kita akan buka ni secepat mungkin. Dan kita alu-alukan semua rakyat Malaysia, tak kira bangsa apa pun sekali. Yang pentingnya kita untuk berjuang untuk rakyat. Betul tak? Rakyat, betul. Setuju. Saya belah saya ni tak asing lagi, Mac. Dia otai reformis juga yang berjuang dari jalanan. Kemudian beliau dapat kedai dapat kedai di dekat Masjid India. Dan sama juga datuk kita, terima kasih datang. Tu saudari kita tak kenal lagi, Puan Sri. Puan Z. Okey. Dan alhamdulillah kita dapat. Kita berbalik pada persoalan ni. Saya nak habiskan sikit lagi tentang sebabnya isu Taqiyuddin tadi yang mengatakan fitnah ni, saya nak kaitkan situ lagi. Surat yang dimuat naik tersebut ialah dari Peguam Negara. Saya bawakan sekarang ni. Tommy Thomas kepada Menteri Keuangan Lim Guan Eng dengan tajuk Application to Release the Frozen Accounts of Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Lim Soon Peng, founder of the Malaysia Entrepreneurs Foundation. Surat pemakluman tersebut menunjukkan ada permintaan dari Lim Guan Eng
pada 31 Mei 2019 untuk pejabat peguam negara menarik balik pembekuan akaun ahli perniagaan tersebut. Saya rasa ini fitnah yang mengatakan arahan dari Lim Guan Eng dan Tommy Thomas. Tiada surat arahan yang diberi, hanya permohonan. Sekali lagi ya, ditegaskan sekali lagi, pakcik-makcik di kampung bagi faham ya, itu bukan surat arahan, itu surat permohonan setelah siasatan dijalankan oleh SPRM. Jadi tuan-tuan, sambil-sambil itu kita dengar. Jadi maknanya conclusion yang kita boleh buat hari ini, tutup cerita. Saya pun dah dengar pandangan daripada Dr. Mai tadi, bagaimana Suruh Mek cakap. beliau, yes, nanti sebentar ya Mek, kita dengar bagaimana ialah bagaimanapun pakar manajemen juga dah macam menganggap tak penting lah dah manajemen, sebab apa, orang yang terlibat tu boleh tipu macam-macam. Inilah realiti yang kita hadapi sekarang di era PN ini. Okey, saya nak minta Mek sikit komen. Tak apa, Mek komen apa saja. Mek ni banyak idea juga. Seorang peniaga lah ni, apa, peniaga jamu lagi ke? Jamu. Alhamdulillah. Sambil itu kita promote kalau nak cari jamu. Okey. Okey. Silakan Mek, apa yang patut Mek nak sembang ke, nak cerita. Mek ni boleh bahasa Kelantan. Mek boleh Kelantan. Jadi kebetulan orang Kelantan banyak ikut ni. Silakan. Boleh. Boleh. Jalan. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam reformasi. Okey, kalau Mus nak tak pada pandangan saya lah pasal isu apa tu? Nak pegang ni. Pasal isu Taqiyuddin di parlimen. Bagi saya benda ni berlaku di zaman era Tun Dr. Mahathir. So dia baca dalam parlimen. Apa yang saya perhatikan ialah Taqiyuddin tidak memberi peluang kepada si Parenggan untuk menjawab segala pertuduhan ataupun tomahan yang dilemparkan. Jadi saya rasa ini tidak adil. Bagaimana mungkin kita hanya menilai hanya sebelah pihak dan pihak satu lagi tidak diberi ruang dan peluang. Dan pada pandangan saya juga isu ni agak panas. Sebab apa saya kata panas? Sebab isu ni sekarang berlaku di mana Najib Tun Razak akan dihadapkan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Jadi isu ni menyebabkan sedikit sebanyak akan menjejaskan apa tu pendakwaan ataupun kes rayuan Datuk Seri Najib ni di mahkamah, dan ada kesan dan sepatutnya PAS tidak mendeguk di air yang keruh. Ini satu-satu isu yang sedang tinggi dan sedang mendapat liputan daripada seluruh rakyat Malaysia, tiba-tiba meletup di parlimen. Jadi saya rasa kalau benda ni terus berlaku, saya rasa ini pun ada campur tangan daripada pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab setahu saya setakat hari ini Perikatan Nasional melalui gelombang kerutuhan, maksudnya gelombang ketirisan rakyat untuk mempercayai Perikatan Nasional. Itu pandangan saya lah, Tuk Mus. Okey. Jadi Mek juga pandangan tu sama, ya? Ya, sama-sama. So, maknanya, jadi kalau katakan, inilah banyak lagi ni, akaun UMNO pun ada juga. Ya, betul. Jadi berkait-kait. Jadi kalau katakan, bila kita kata isu ni, mereka cuba kaitkan kenapa mereka sebenarnya nak menjawab, kenapa mereka membebaskan anak tiri Najib. Sebenarnya cerita begitu. Alasan. Dia daripada anak tiri terus kepada bapa. Orang tanya lagi, rakyat tanya, takkan kamu boleh lepaskan anak dia Musa Aman yang tadi Riza Aziz. Kemudian Musa Aman dia punya kes berapa? 46 kes. Melibatkan wang berapa ratus juta. Rupanya nak bebaskan ini ada mission. Mission dia apa? Buat kerja supaya nak jatuhkan kerajaan Sabah. Ya, betul. Rakyat sepatutnya dah mula nampak dah ni. Ini Rakyat tak tahu tu. Itu. Betul. Rakyat tak tahu. Sebab yang rakyat tahu dah. Macam Dr. sebut tadi. Ya Allah. Baca doa. Tuan, saya buat kajian selama 8 hari saya duduk, doktor. Saya duduk dengan tim saya di Kahira, macam mana kerajaan kudita Asisi nak ubah fikiran orang Mesir. Apa dia buat?
24 jam TV di masa dia ikut. Cok-cok yang besar-besar serban ni pun duduk di depan TV. Cakaplah perempuan-perempuan dengan hadis dengan Quran nak membenarkan apa-apa yang dikatakan oleh Al-Sisi. Walaupun Al-Sisi, kerajaan Al-Sisi membunuh lebih daripada 5,000 orang. Jadi sekarang saya tak mau gini. Saya ingat, wallahi saya ingatkan kepada anda yang sedang merancang kezaliman. Saya ingatkan kepada anda. Masih ada waktu untuk masih ada waktu untuk berubah dan taubat. Jangan ikut. Sampaikan Dr. Mursi itu, salah satu sebab kenapa Dr. Mursi meninggal adalah kerana mereka tak bagi ubat. Dr. Mursi ini sakit kencing manis, ada darah tinggi. Zalim ya. Sampai begitu sekali. Kezaliman yang melampau. Dan yang ditahan Dr. bukan. Malaysia sama jugalah. Ini kita tak mahu apa yang berlaku kepada siapa saja. Tak kira siapa. Lim Guang Eng kah, isteri Lim Guang Eng kah. Lepas ini kita tak tahu lagi ni. Dengar kata, ini saya cakap saja ya, berdasarkan kepada maklumat yang kita terima. Dengar kata bulan Ogos ini akan keluar penafian ataupun mahkamah, dibawa ke mahkamah untuk pengampunan Anwar. Sebab ada. Jadi kalau saudara cuba bayangkan, saya ingin ingatkan kepada pimpinan Pakatan Harapan, sekiranya kes Anwar Ibrahim, maknanya pengampunan beliau, pengampunan diraja itu dimasukkan, dibatalkan, bermakna apa? Bermakna apa? Anwar ulang balik ke mahkamah, tak ada buat kerja apa. Dan lepas itu paling buruknya adalah kalau Anwar kalah dan akhirnya Anwar masuk Sungai Buloh. Yang patut masuk Sungai Buloh siapa? Sepatutnya Najib. Yes. Zahid Hamidi. Macam itu saya rasa rakyat akan bangga. Yes. Sebab itu kita nak buat kerja macam ni, Doktor. Dari kajian kita, satu malam setakat ini. Satu malam rakyat dengar macam-macam cerita macam ini yang kita buat ni, Doktor. Antara 3.5 juta 2-3 hari lepas. Saya harap sudah meningkat kepada 4 juta. Dan kalau kita tingkatkan effort kita 4 ke 5 kali, maknanya separuh rakyat Malaysia sudah dengar. Betul. Dan kita dapat, insya-Allah, kalau separuh rakyat Malaysia sudah dengar informasi-informasi yang sebenar, kita akan dapat tawan balik putera dia. InsyaAllah. Tapi kena buat semua. Memang orang tertanya-tanya. Kenapa Musa Aman tu boleh dibebaskan? Ya, betul. Dibebaskan tanpa dibicara pun. Ya, betul. Mana keadilan dekat situ? Dan itu memang kita tak boleh masuk akal. Tak, Dato' Mahir, saya nak komen sikit. Pasal macam Muhyiddin Yassin ni, dia sebenarnya dah tergugat. Jadi bila dia dah tergugat, ibarat macam orang kata telur di hujung tanduk. So apa yang dia buat? Dia buat yang terpilih. For example macam Musa Aman, 42 kes. Bagaimana mungkin 42 kes boleh 46 kes digugurkan begitu saja? Okey, ini maknanya ada pemilih, ada yang dia suka, alright, dia dia hapuskan. Contohnya macam kes Datuk Seri Anwar, dia akan cuba bangkitkan kembali. Jadi inilah orang kata permainan yang cukup jahat. Pasal apa? Dia buat cara pecah dan perintah. Okey, dan Mahathir pun dengan cara dia. Dengan parti dia, dengan perpecahan dalam bersatu pun teruk. So kita kena sokong Melayu. Itu habis Mahathir dia guna Melayu. Yang bila Mahathir cakap yang satu yang saya tak setuju. Kita nak sokong orang Melayu. Kita kena tuju kita punya kawasan 2020. Tapi kenapa lepas tu semua pekerjaan yang ada dia bagi kepada kroni dia? Macam mana kau nak tolong orang Melayu kalau semua yang pekerjaan, harta-harta semua anak-anak pinak dan kroni dah balut? Yalah, betul. Betul tak? Betul. So jadi mana keadilan? Setiap kali dia cuma cakap, okey, kita kena tolong orang Melayu, kita kena tolong orang Melayu. Kalau kau sendiri tak tolong orang Melayu, siapa nak tolong? Betul. Orang Melayu tak pernah ditolong dengan dia orang pun lah. Betul tak? Betul. Jadi Doktor, cuba sebab itu saya teringat lagi. Saya teringat lagi ketika awal-awal pemerintahan PH. Paling pertama sekali yang mengejutkan kita adalah mana dia Rafizi? Betul tak? Betul. Rafizi habiskan duit dia, tabungan duit dia beratus ribu, dekat-dekat 1 juta nak mendevelopkan e-books. Nak buat kerja seluruh Malaysia macam-macam. Langsung tiba-tiba, tak di-recognize. Tengok tak ada. Yang kedua, kita pertama. Yang kedua, apa yang terjadi adalah
Tiba-tiba Rafizi break, tak mau masuk dalam kabinet lah apa semua, sebab dia dah nampak maknanya di belakang Tun siapa ni? Daim Zainuddin and the gang. Kenapa masih ada lagi orang-orang ni? Betul, macam dan doktor lepas tadi. tu setiap kali dia cakap, bila saya dengar berapa hari yang lepas ke seminggu yang lepas, bila Tun keluar live, saya in fact tulis dekat live tu, tapi dia tak ada masa lah nak baca. Cuma saya cakap, kenapa Tun ni takut sangat Anwar jadi Perdana Menteri? Dan kepada orang-orang yang lain yang menentang Anwar tu pun saya nak tahu, kenapa? Bagi one good reason why you don't want Anwar. Kenapa tak habis-habis kes lewat ke? Banyak lagi lain orang LGBT tu kenapa tak kenapa tak dihukum? Mereka bebas saja. Betul. Bukan bermakna kalau yang liwat tu salah, yang lesbian tu betul. Yes. Allah tak cakap kau boleh lesbian, kau tak boleh apa nama ni, tak boleh liwat. Dua-duanya dilaknat pun. Tapi kenapa yang lesbian ni makin makin dibiarkan dan malah dibagi kuasa pula sekarang. Betul. So kenapa? Di mana keadilan di situ? Yang itu saya betul-betul tak setuju. Dr. Mai, bagi saya pandangan sikit mas. Silakan. Pada pandangan saya, kenapa Tun Dr. Mahathir tak suka pada Datuk Seri Anwar? Yang paling utama ialah Anwar akan buat reform. So reform ni maksudnya akan berubah daripada semua sekali. Dari segi pentadbirannya, dari segi GLC whatever berlaku. Jadi ini yang Mahathir tak nak. Sebab dia dah bermula daripada dengan keadaan yang begitu. Anak-anak dia semua kaya-kaya. Kan? Tak semua orang tahu dan tidak dipertikaikan. Jadi bila Datuk Seri Anwar akan buat reform, ini menjadikan Dr. Mahathir tak boleh tidur malam. Kalau Anwar ni dia Perdana Menteri, dia tidur pun dia bangun. Anwar tak boleh. Inilah. Sebab reform memang Mahathir memang memang dia musuh daripada A sampai Z. Ini yang terbaru. Saya nak cerita pasal politik baru yang ditubuhkan oleh Tun and the gang, tapi masih lagi beli jenama lagi lah. So ini juga mainan Dr. Mahathir. Dia main ni, Dr. Mahathir ni dia politik dia makan keliling. Sana dia buat parti, dalam parti PF pun dia cuba kacau dan dia megah. Contohnya dia buat statement yang terbaru, dia kata kalau Anwar nak ni dia boleh nak masuk dalam PF, tapi syarat dia lagi sekali dilantik jadi Perdana Menteri. Ini cukup orang kata gila punya lah. Sangat menjijikkan. Sebab berapa kali dia jadi Perdana Menteri? Bagilah Datuk Seri Anwar pula daripada berapa tahun dengan penyesaan dan berbagai kezaliman. So bagi saya lah, ini pun saya ingatan juga pada Datuk Seri Anwar sebagai saya rakyat Marai. Saya rasa tak payahlah Datuk Seri nak ajak dia nak bergabung, nak begitu. Sebab dia ni kita dah berapa kali dah kena terinaya macam ni. Jadi rakyat pun dah naik muak dah, dah naik jemu dah. Dengan daripada dulu hingga ke sekarang, masalah tak habis-habis. Dengan Dr. Mahathir punya pengkhianat ni, kalau kita nak ambil, saya rasa memang, bagi saya memang saya tak setuju lah. Tapi mungkin Datuk Seri Anwar lebih arif lagi dengan perangai, dengan cara Tun ni daripada 98 sampai sekarang. Jadi bagi saya tak sokong. Bila dia nak bergabung, memang saya tak sokong. Tak sokong. Okey. Saya berapa jam dah ni? Dah 45 minit. Okey, doktor pun banyak lagi tugas ya, doktor. InsyaAllah. So, conclusionnya, pertama sekali, apa yang berlaku di Parlimen ketika membahas YB kita membahas tentang bagaimana dapat melepaskan seorang Tan Sri, tapi dikaitkan pula dengan Tun Mahathir dan juga Lim Guan Eng. Jelas sekali, walaupun kita tak setuju dengan Tun, tapi dari sudut itu saya berpandangan, sepakat berpandangan bahawa apa yang terjadi adalah permainan memburukkan saja, memburukkan PH ataupun downgradekan PH di mata rakyat, supaya naratif yang dibangunkan adalah PH tidak layak lagi memerintah Malaysia. PH ini penuh dengan istilah-istilah mereka lah, hancing lah, macam-macam lah. PH itu di situ. Jadi naratif itu sebenarnya sedang mereka lakukan. Naratif ini adalah cerita-cerita rakyat. Akhirnya akan jadi value, akan jadi nilai.
Sebab tu saya katakan dulu beberapa kali, ketika kita dengar sebahagian orang UMNO, orang PAS cakap DAP itu komunis, dia ulang. Tengok-tengok dia tangkap orang DAP. Jadi rakyat oleh kerana sudah dengar DAP komunis, dia tak bangkit. Sebab naratif itu akan membentuk cara berfikir kita. Ya, cerita-cerita rakyat itu akan menjadi naratif. Ada value dia. Sekarang ni pun sama. Tapi mungkin dia orang terkejut. Agak mungkin dia test lah, doktor. Dia nak tengok rakyat bangkit atau tidak apabila Lim Guan Eng dan isterinya dikenakan. Rakyat ada respon lah tidak. Tetapi alhamdulillah, ya, terbukti hari ini, tengah hari tadi, wang yang telah terkumpul sudah lebih dari tengah hari tadi 2.9 juta. Jadi kita harap masih lagi, kalau ada teman-teman saya juga menerima melalui akaun NGO saya masih terima, alhamdulillah. Dan Otai Reformis juga telah bergerak, alhamdulillah. Walaupun tak banyak, bukan jumlah yang kita nak, bukan jumlah tu, tapi kita nak lihat bagaimana sokongan kita dan bagaimana sikap kita tentang rasisme ni. Sebab mereka cuba melaga-lagakan rakyat Malaysia seolah-olahnya rakyat Malaysia ni anti Cina, anti India, anti Bengali, anti Iban, anti apa ni. Yang betul, inilah macam doktor kata, sikit Melayu. Yes. Sebab semalam saya dah sentuh dah. Yes. Tapi kamu tu masalahnya. Tapi aku tak merompak, kamu merompak. Beza kan? Ini yang kita nak bagi faham. Jadi kepada orang UMNO, kepada orang PAS yang dengar, kembalilah ke pangkal jalan. Dia di Quran semua bukan dia tak tahu. Tapi kita kena seru juga. Kita kena seru juga. Ibaratnya macam Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, kemudian cicak meniup. Cicak tiup, nyala. Burung pipit ambil air dan dia teteskan. Kemudian dia tanya, kenapa kamu buat? Takkan badam, dia kata. Dia cakap kepada pipit. Lalu apa pipit jawab? Sekurang-kurangnya aku boleh menjawab di hadapan Allah nanti bahawa aku pernah mencuba untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Itu yang seharusnya berlaku kepada orang Muslim. Ya, kita susah cerita orang bukan Muslim. Apa? Mereka orang bukan Muslim ada agama mereka sendiri. Kita hormati pandangan mereka. Tapi sebagai orang Muslim, kita kena faham dan kita kena ingat, kita buatlah apa yang terdaya dan kita doa apa yang kita buat ini, walaupun sembang-sembang macam ni ya doktor, walaupun kita rasa kecil amat kan, tapi kita doa ikhlas, insya-Allah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita jumpa lagi. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Mai yang bagi masa, dan begitu juga dengan Mek, saya buat jamu tapi bagi masa juga, dan sahabat-sahabat kita datuk-datuk ni, terima kasih dapat datang pada hari ini. Dan saya ucap terima kasih juga pada Line Clear yang bagi ruang ni. Tak dapat orang lain, tak dapat, kami yang dapat. Terima kasih Line Clear. Dan kita doakan insya-Allah, kalau tuan-tuan saya berluaskan, kita upkan sikit lagi 4 ke 5, double kan usaha kita. Maknanya kalau malam ini ada 3.5 juta yang ikut, ya, campur semua lah ya. Maknanya kalau kali 5 kita ada 15 juta. 15 juta bermakna separuh daripada penduduk Malaysia telah bersama kita. Dan kalau kita bertanding PRU 15, kita akan menang insya-Allah. Terima kasih. Lawan tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.